Bersua kembali. Industri hiburan tanah air turut memainkan peranan besar dalam mencapai status menjadikan Malaysia ekonomi berpendapatan tinggi. Dan bersama saya di Gala TV Plus ialah pengarah urusan KRU Studios yang juga Presiden Persatuan Industri Rakaman Malaysia Norman Abdul Halim untuk berkongsi mengenai Forum Khazanah Mega Trends yang berlangsung baru-baru ini. Selamat datang Norman. Terima kasih. Baiklah Norman, sebagai salah seorang ahli panel dalam forum yang berlangsung pada Isnin lalu, mungkin Norman boleh kongsi sedikit kesimpulan ataupun intipati pada forum tersebut? Pertama sekali saya cukup rasa terharu kerana dipilih oleh Khazanah sebagai salah seorang panelis bagi forum tersebut, dan antara panelis yang hadir adalah mereka-mereka dari luar negara, tokoh-tokoh dari luar negara. Dan di situ saya diberikan kesempatan untuk menceritakan sedikit tentang transformasi syarikat-syarikat, khususnya syarikat hiburan, bagaimana untuk mereka telah berubah daripada mula industri bermula hingga ke sekarang, termasuk bukan saja trend di dalam negara tapi juga di luar negara. Dan ini merupakan satu perkembangan sihat apabila kita lihat dalam Economic Transformation Plan program kita, yang industri kandungan dan juga infrastruktur bagi komunikasi telah dipilih sebagai salah satu pelan utama teras untuk mendapatkan ekonomi berpendapatan tinggi. Okey. Dan dalam usaha untuk mencapai ke tahap itu, untuk mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi ini, jadi apakah agaknya transformasi terbesar yang mungkin kita tengok nampak mudah tetapi memerlukan perubahan besar untuk membantu dalam mencapai misi itu? Contohnya mungkin pendidikan awal di sekolah atau bagaimana? Pertama sekali saya rasa kita harus memperluaskan lagi rangkaian jalur lebar kita dan juga menggalakkan pengguna untuk menggunakan perisian secara digital. Itu adalah salah satu transformasi yang kita harap akan berlaku dalam tempoh 2-3 tahun akan datang ini. Dan pada masa yang sama juga kita harus lihat bagaimana kita nak mengawal dari sudut penjagaan harta intelek, iaitu hak cipta bagi sesiapa yang mengeluarkan bahan-bahan ini. Dan saya melalui Persatuan Syarikat Rakaman iaitu RIM dan juga Persatuan Pengeluar Filem Malaysia, kita menyeru dan mohon kepada pihak kerajaan untuk kemaskinikan akta harta hak cipta, dan di mana kita boleh melihat di mana kita boleh mengawal penggunaan bahan-bahan hiburan ini dalam alam cyber pula. Okey. Dan KRU sebagai salah satu contoh dalam transformasi dan inovasi dalam bidang hiburan, jadi sebenarnya ia ini tidak mustahil untuk mencapai ke tahap itu. Tapi kenapa agaknya ada kekangan untuk penggiat seni tempatan, dan mungkin sesiapa saja yang ingin mencapai ke tahap seperti mana KRU sekarang? Apa agaknya kekangannya? Mungkin sikap sendiri ataupun mungkin dana, kekurangan dana atau bagaimana? Saya rasa punca masalah utama kita masih lagi dari sudut masalah cetak rompak. Kerana itu yang mengekang kemajuan industri kita. Pada masa yang sama juga saya lihat dana untuk bagi contohnya industri filem, kita dapat lihat peningkatan yang begitu besar sekali daripada perolehan ataupun pengeluaran 1-2 filem 10 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah kita menghasilkan 30 hingga 40 filem bagi satu tahun. Ini adalah kerana kerajaan memberikan penekanan terhadap memberikan dana yang mencukupi untuk dalam bentuk pinjaman, bukan semestinya dalam bentuk grant. Tapi saya rasakan muzik ni kurang dari sudut sokongan tersebut. Jadi saya berharap ada satu insentif yang boleh diperkenalkan untuk membangunkan industri muzik juga. Jadi kalau kita lihat pun inovasi dan transformasi memang sukar untuk dijayakan jika sekiranya masih ada musuh ketat industrinya, itu cetak rompak. Okey, jadi agaknya mungkin ada cara baru di mana mungkin boleh diaplikasikan di dalam iPhone atau iPad atau internet on the go mungkin, tetapi pengguna harus membayar ataupun membuat bayaran untuk mendapatkan produk yang mereka sediakan. Yang kita risaukan sekarang ialah sikap pengguna sendiri yang mengatakan bahawa apa-apa yang didapati dalam laman web itu adalah percuma dan dah dibiasakan sebegitu. Jadi sebenarnya itu salah, tanggapan yang salah. Kerana di luar negara sekarang ni, contohnya di Perancis, di United Kingdom, di Korea dan beberapa negara yang lain, memperkenalkan the ISP liability ataupun liability dikenakan kepada mereka yang menyediakan perkhidmatan jalur lebar tersebut. Dan pada masa yang sama dia mengenakan satu konsep ataupun 3 strikes rule, di mana pengguna itu sendiri akan merasa kepayahan apabila dia akan dikenakan tindakan pengharaman menggunakan internet. Jadi setelah melanggan bahan-bahan cetak rompak 3 kali berturut-turut, dan ketika itu dia akan dikenakan tempoh hukuman. Jadi sikit sebanyak itu memberikan kekangan kepada mereka untuk melanggan bahan-bahan cetak rompak. Jadi adakah itu pada masa sama boleh memastikan keuntungan buat pengeluar produk itu sendiri? Ya, kerana bukan semata-mata keuntungan. Ini mungkin satu tanggapan yang mungkin mereka ingatkan setakat nak buat untung lebih dan sebagainya. Artis sekarang dia tengok kadang-kadang bawa kereta mewah dan rumah. Bukan semua artis begitu. Tapi yang paling pentingnya ialah apabila kita dapat
sumber pendapatan daripada pelaburan kita, kita boleh melaburkan semula wang tersebut untuk membangunkan lagi industri kita. Jadi kita lihat macam mana muzik industri di Korea yang mendominasi dunia sekarang. Kita tidak faham bahasa mereka tapi boleh masuk dalam pasaran Malaysia. Jadi kita berharap pada satu masa akan datang kita boleh buat begitu juga. Dan apabila masyarakat sudah mengubah sikap mereka untuk melanggan bahan hanya yang asli, seperti mendidik anak-anak mereka lah. Kadang-kadang nak buang, kita dalam kereta, kita buang sampah, kita dalam jalan raya ni, roll down your window, campak sampah luar. Itu adalah sikap yang kita anggap jijik kan. Sama juga dengan pembelian bahan cetak rompak ni. Kita harus ada sikap yang mana kita beli barangan yang bukan asli ni sebagai satu sikap yang ini adalah satu perkara yang salah yang dilakukan. Jadi ada perasaan jijik membeli barangan cetak rompak ni. Dan Norman sendiri sebagai presiden baru daripada untuk Persatuan Industri Rakaman Malaysia, jadi adakah ini akan menjadi sebagai salah satu misi utama Norman? Ya, bukan saja dari sudut cetak rompak, tapi juga kita melihat bagaimana kita boleh mengembangkan lagi industri muzik secara keseluruhan. Bukan saja muzik bahasa Melayu, tapi juga muzik bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan juga bahasa Inggris. Ya, hati-hati kita juga sudah mula merakamkan lagu. Dan saya lihat tadi Bang Fiz juga dah sampai ke UK. Global, jadi itu yang kita mahukan dalam industri kita, nak perbanyakkan lagi khazanah muzik tempatan, tak kira bahasa. Tapi yang penting kita juga nak lihat bagaimana kita mempertahankan juga kedudukan bahasa Malaysia kita dalam negara kita sendiri. Seperti mana membawa lagu Melayu kita sendiri ke sana kan? Ya, betul. Dan Norman, bagaimana dalam masa 10 tahun yang akan datang, bagaimana Norman melihat industri hiburan mampu menyumbang kepada status ekonomi berpendapatan tinggi? Ya, kita sedar bahawa kita dalam untuk mencapai negara maju ni bukan semata-mata dari sudut pendapatan ekonomi semata-mata, tetapi juga dari sudut apresiasi kebudayaan, ada apresiasi kepada seni dan sebagainya. Itu untuk menjadikan sebagai masyarakat kelas dunia lah. Jadi saya percaya dalam 10 tahun akan datang ni kita akan lihat music industry, bukan saja muzik tapi filem kita akan menjadi salah satu pesaing global. Dan hanya dengan meningkatkan kualiti kita mampu melakukan tersebut. Dan untuk meningkatkan kualiti tersebut, kita perlu pastikan bahawa harta intelek kita dapat dilindungi dan masyarakat terus melanggan secara asli. Baiklah, dan pastinya ini memang tidak mustahil untuk dicapai dalam masa beberapa tahun lagi akan datang. Okey, baiklah Norman, terima kasih kerana bersama kami di Kala TV Plus.